Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel. Kita masih lagi di tajuk periodic table. Kali ini di bawah subtopik periodicity. Okay. Our objective explain qualitatively the variation in atomic and ionic radius. Tapi kali ini kita akan masuk dua saja. Across a period from left to the right dengan down a group. Okay, kita akan lihat itu sahaja. Okay, atomic radius ataupun size. The size ataupun radius of atom is difficult to be defined exactly. Susah kita nak ukur dia. Because the electron cloud has no clear boundary. Dia kan sebelum ni kita belajar tentang orbital, kan? No clear boundary. Jadi, the atomic size R is defined as 1/2 the distance between the center of two identical atoms that are chemically bonded with a single covalent bond. Jadi, itu yang digunakan. Sebagai contoh, kita ada hidrogen katakan. Ini hidrogen, ini satu lagi hidrogen, H2 kan. Jadi, kita ambil dia punya center dia tu. Jadi, antara center dengan center, jadi kita dapat dia punya diameter lah. Campur. Jadi dia punya radius dia lah, diameter dia bahagi dengan 2 lah, dapat radius jarak sini dengan sini. Jadi selalunya atomic size tu juga kita boleh takrifkan sebagai dia punya radius dia. Okay. D adalah dia bond length daripada dua atom tersebut equivalent dengan bond length, dan nak dapat R dia bagi 2. Secara am dia kita akan dapati beginilah size of orbital. Okay, size tu macam ni. Iaitu kalau kita cross a period, nampak cross a period daripada kiri ke kanan, cuba tengok size dia semakin kecil. Lithium 152, lepas tu beryllium nampak makin kecil. Boron makin kecil. Ini secara am. Cross a period, ni kita kata cross a period lah. Ini period 2, makin kecil. Kita tengok period 3 pun sama. Sodium, magnesium, aluminium makin kecil. Period 4 pun makin kecil bila kita cross a period. Kalau down a group pula, ke bawah ini, this is down a group, dia makin besar. Ni group 1, nampak? Group 1 makin besar. Group 2 pun makin besar. Dan begitulah seterusnya. Okay. Jadi begitulah secara umum dia kalau kita tengok jadual berkala lah, down and cross a period. Alright, jadi kita tengok case yang pertama. Cross a period, kita merujuk pada period 2 tadi. Kita tengok period 2. Apa yang ada pada period 2? Kita ada lithium, beryllium, boron dan seterusnya lah, sampai ke fluorine. Dan kalau kita lihat dia punya number of shell dia samalah, iaitu period 2, jadi 2. Okay, 2 dia punya number of shell dia adalah 2 sebab dia duduk pada period 2. Dan proton number dia meningkat. Lithium 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Oksigen 8, fluorine 9. Dan kalau kita lihat juga dia punya effective nuclear charge dia yang kita tulis sebagai ZEFF tu juga meningkat. Masih ingat pelajaran yang hari tu bagaimana nak kira ZEF ni? Cara nak kira ZEF ialah saya akan tuliskan di sini sebagai ulang kaji. Sebagai ulang kaji, cara nak kira ZEF ialah ZEF iaitu effective nuclear charge ni bersama dengan proton number, proton number Z lah kan, proton number Z tolak dengan inner electron. Tolak dengan inner electron. Jadi pada tulisan ni tak lawa sangat. Jadi kalau contoh dia kita tengok lithium ini, dia punya proton number dia ni nampak 3. Jadi 3 tolak dengan inner dia. Inner elektron dia adalah 2. Kerana elektron
dia punya valence elektron dia ialah 1 tolak 2 sama dengan 1. Dan kita akan dapati bahawa effective nuclear charge bagi group, ni group lah, group 1 kan, dia sama macam dia punya number of group dia lah. Group 1 dia punya effective nuclear charge dia 1, group 2 2 sampai ke 13 lah. Group 13 dia akan jadi 3. Dia sama macam dia punya valence elektron dia. Itulah effective nuclear charge bagi atom, bagi atom. Alright, sampai dah ni. Jadi kita dapati kat sini effective nuclear charge meningkat. Proton number meningkat, okay, 3, 4, 5, 8 dan seterusnya. Effective nuclear charge pun meningkat juga, Okay, mari kita lihat dia punya jadual perkala dia tadi kan. Lithium tadi, this is lithium. Ni lithium, ni period tu tadi, ni lithium, beryllium, ni boron. Proton number dia yang ni, 5, 6, 7, semakin meningkat. Dan bagaimana dengan effective nuclear charge? Effective nuclear charge untuk lithium ialah 1. Effective nuclear charge untuk barium ialah 2. Dia sama macam dia punya group dia. Cuma sampai dekat boron, effective nuclear charge dia ialah 3 lah. Bukan 13 ya, 3. Dia bersamaan dengan dia punya valence elektron dia. Carbon 4, nitrogen 5. Jadi begitu bagaimana kita nak tahu valence elektron berkaitan dia dengan effective nuclear charge. Okay, berbalik dari sini. Jadi as the proton number and effective nuclear charge increase, ini kita nampak increase, proton number dia increase daripada 3 sampai 9 sampai ke fluoride. Effective nuclear charge meningkat 1, 2, 3 sampai ke fluorine 7. Okay, sampai ke 7. Jadi the net positive charge acting on the valence electron would progressively increase. Maknanya tarikan nukleus. Nukleus ini adalah nukleus dia. This is nucleus. Nukleus ada proton ya. Proton dia ada 9. Meningkat dia proton dia. Jadi dia akan menarik elektron, iaitu outer shell elektron lah. Outer shell elektron ialah elektron yang paling luar dia kuat terhadap dia, more tightly and pull more closely to the nucleus. In other words, the electron cloud shrink. Okay, that's why size kalau cross a period dia semakin kecil. Bila cross a period semakin kecil sebab tarikan nukleus, sebab effective nuclear charge meningkat. Nampak 7 bagi fluorine, 1 bagi lithium. Effective nuclear charge ini menggambarkan kekuatan tarikan nukleus terhadap elektron. Tarikan dia 7. Ini tarikan dia 1, tak kuat sangat. Oleh kerana tarikan nukleus kuat menyebabkan cloud of electron yang kat luar tu dia akan shrink, dia merapat ke nukleus. Jadi size dia akan jadi kecil. Okay. Kemudian kita lihat case cross a period in first row of transition metal. Kalau transition metal macam mana? Tadi tu bukan transition kan. Ni kita tengok transition dia lain sikit. Okay. Yang pertama, bila transition metal, mula kita tengok dia punya nuclear charge dia. Tengok kat sini lah, proton number dia. Titanium 22, vanadium 23, chromium 24, zinc 30 lah, 30. Okey, dia punya valence elektron dia adalah macam ni lah. 3d2, 4s2. Untuk vanadium 3d3, 4s2. Untuk chromium 3d5, 4s1. Apa yang kita nampak kat sini? Okey, apa yang kita nampak ialah, tengok lah, elektron ditambahkan pada 3D.
3D, tambah dua elektron kat sini. Kat sini dia tambah pada 3D juga. 4s dia tambah, ni tambah kat sini. Dan seterusnya begitu. Bermakna elektron ditambahkan ni increasing elektron, kita tengok yang ni. Increasing electron in the inner shell. Ini dia punya keyword dia. Penambahan elektron pada inner shell, pada transition element ni. Okey. Nuclear charge macam mana? Nuclear charge memang meningkat macam biasa. 22, 23, 24 dan seterusnya lah. 25, 26 sampai 30. Okay, nuclear charge memang increase. Memanglah kalau cross the period mesti increase. Jadi secara amnya kita kata kalau nuclear charge increase, dia akan more tightly, dia akan tarik lagi kuat. Jadi dia akan merapat. And then kita tengok satu lagi sifat iaitu shielding effect. Shielding effect pula penambahan elektron pada elektron di sebelah dalam. Pada dalam, pada shell 3. Dia ada shell 4 di sini. Tapi dia tak tambah pada shell 4. Dia tambah pada shell 3, shell D, shell 3. Okay. The outer shell are repelled further away from the nucleus. Bila ditambah sini, jadi outer shell itu kat sini lah. Ni dia akan repel lah. Dia akan menjauh daripada nukleus. Jadi, effect of nuclear charge dia tarik. Kemudian bila tambah belah dalam, dia akan repel, dia akan tolak, menjauh. Jadi kesan penarikan nukleus terhadap elektron dicancelkan, dihapuskan oleh shielding effect. Ini yang dipanggil shielding effect. Oleh yang demikian, atomic size show no significant change. Tak berubah dengan ketara. Okay. Jadi macam tu pula. Jadi mari kita lihat. Ni. Dia punya kedudukan dia. Okay, saya padam dulu yang ni. Kita padam. Mari kita lihat pada jadual berkala kat sini ya. Kita padam dulu. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini, ini tadi titanium kita. Titanium kita, this is titanium 2810-2. Yang tadi itulah, 218 tadi tulis tu. Ni period 1, ni period 2, ni period 3, ni period 4. Dia tambah pada ni 10 lah, ni 10. Kemudian kita tengok vanadium. Vanadium dia tambah kat sini pada period 3 tadi 11. Jadi yang period 4 tadi tak berubah. Ni chromium tadi dia tambah kat sini 13. Manganese dia tambah dekat 3 tu. Iron Fe dia pun tambah pada shell 3. Dia tidak tambah pada shell 4. Itu yang dikatakan elektron ditambahkan pada inner shell. Itu yang perbezaan transition element ini, dari keunikan dia. Elektron ditambah pada inner shell, bukan outer shell. Kalau bukan transition, dia ditambah pada outer shell. Contoh tadi beryllium 2. Lepas tu kita tengok boron. Nampak dia tambah kat sini jadi 3. Dia tambah pada memang pada outer shell. Carbon jadi 4. Macam tu. Itu perbezaan. Itulah yang menyebabkan perubahan yang tidak ketara dari segi size pada transition element kalau kita cross the period. Sebab penambahan nuclear charge tadi, nuclear charge meningkat, di-cancel oleh apa yang kita panggil shielding effect. Bila elektron masuk ke dalam, dia akan shield penarikan dia terhadap elektron yang luar. Okey. Kemudian, itu kisahnya. Effect of nuclear charge is cancel. Okey, seterusnya kita tengok case yang ketiga, down the group pula. Kita ambil group 17 lah. Kalau down the group, sini dipanggil fluorine 9, 17, 35 lah. Number of shell untuk fluorine ialah 2. Kejap lagi kita tengok jadual berkala tadi. Untuk klorin 3. Jadi bromin 4, mana dia semakin meningkat dia punya number of shell dia. Dan dia punya electron configuration dia macam ni lah, 27, 287, 28, 18, 7.
Okay. Okay, ni reason dia. Kita tengok. Apa yang dua ni? Ni ini adalah shell 1. Ini adalah shell 2. Ni adalah shell 2 ni kat sini lah. Kat sini ni. Shell 3 ni, ni. This is shell 3. Dua ni adalah shell 1. 1s2. Dua yang 8 ni adalah shell 2. 2s2, 2p6. Ini yang 3 ni adalah yang ni, yang 7. Ni nampak ada 4, 1, 2, 3, 4. Okey, itu yang kita panggil shell 4. Orbital size increases with the increasing principal shell. Principal shell dia meningkat daripada 2, 3 dan 4. The increase in shielding effect. Jadi, ini 8 ini akan menjadi shielding effect. Ni lagi banyak terhadap yang luar ni, yang 7 ni. Semua 7. Yang ni dia punya akan shield dia yang ni. Yang saya buat padam sikit. Sini ni. Padam sikit ya. Alright. Macam ni. Jadi. Sekarang ini yang paling luar lah. Itu yang kita panggil. Ada sini tulis tak. Ini dipanggil outer shell dia. Ini yang inner dia. Sebelum inner ni akan ada nukleus yang akan menarik elektron. Ni cuma ada 2 elektron yang menahan tarikan terhadap 7. Jadi dia tarik dia lagi kuat. That's why size dia kecil. Yang ni, ni 8 2 ni mana 10 elektron menjadi shield elektron yang 7 yang di luar. Yang ni lagi banyak. Yang keempat ini lagi banyak. Lagi banyak elektron yang akan shield. Sebab tu dipanggil shielding effect. The increase in shielding effect is larger than the increase in the nuclear charge. Memanglah nuclear charge pun meningkat. Kalau kita tengok ni 9. Kekuatan tarikan nukleus ini 17. Ini 35. Walaupun tarikan nukleus meningkat, shielding effect juga meningkat. Jadi this lead to the decrease in effective nuclear charge. Mana tarikan nuclear charge tu pun dah tak jadi power, and then electron cloud gets weaker. Jadi size pun akan meningkat lah. Lagipun kita tengok kalau number of shell meningkat, of course ni 2, ni 3, ni 4. Kalau number of shell meningkat, of course size pun akan meningkat. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, kejap ya, kita tengok ini ini adalah fluorine tadi. Ni fluorine. This is fluorine. Period 2. Okey. Cuma ada 2 elektron yang sebagai inner elektron. Fluorine, sekarang sudah ada 10 inner elektron. Ada 10. Bagi bromin, lagi banyak. 18/8/2. As a inner shell yang akan sebagai kita panggil shielding effect. Sebab tu size dia semakin besar. Lagi satu sebab dia punya number of shell pun meningkat lah. 4. Yang ni 2, 3, 4. Kalau iodine lagi besar lah. Dia dah sampai ke shell 5. Lagi tinggi, lagi besar dia punya shielding effect. That's why size apabila turun ke bawah semakin besar. Jadi sekian dulu untuk kali ini, iaitu perkaitan antara crossover period. Kita dah tengok tadi untuk period 2, yes, dan juga transition element. And then down the group semua akan lagi besar. Jadi kita jumpa lain kali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.